Ini rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum itu kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para guru kita, para ulama yang telah pergi mendahului ibu bapa kita dan arwah ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan middin, khususan ila masyayikhina wa asatidatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi insyaAllah pengajian kita pada malam ini kita akan meneruskan berkaitan dengan ibadah kurban, iaitu berkaitan dengan sunat kurban dan sembelihan. Sunat kurban dan sembelihannya. Sikit lagi ni. Okay, malam ni kita boleh habis awal kot. Berapa helai lagi. Banyak juga ni. Okay, untuk tidak melengahkan masa, Daniel ada Daniel. Daniel tak ada yang malam ni. Biasa dia tukang baca. Okay, baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid dharain amin. Mungkin ramai kawan-kawan kita tak dapat nak hadir, jadi kita akan masukkan pengajian ini dalam YouTube dan kita akan kongsikan dalam grup soal jawab yang ada dalam grup saya. InsyaAllah kita akan kongsikan bersama supaya dapat manfaat dan faedah. Ada yang tak sempat nak join, tak sempat nak masuk, kadang sibuk, jadi ada waktu-waktu lapang dia, maka dia boleh dengarkan kembali pengajian ini. InsyaAllah kita punya hari raya kurban pun tak lama lagi. Sekarang ni pun dah masuk 20, kalau tak silap dah masuk 25 Zulkaidah. 25 Zulkaidah. Jatuh raya haji kita pada 20. Malam ni dah 26 dah. Raya haji kita jatuh pada 20 Julai. Kalau tengok kalender lah. 20 Julai, iaitu hari Selasa. Hari Selasa. Alhamdulillah, buat pengetahuan, negeri Melaka telah membenarkan sembahyang Jumaat daripada minggu lepas lagi dah. 100 orang di masjid negeri, 250 orang. Surau yang ada Jumaat, 50 orang. Jadi, Alhamdulillah lah. Walaupun kes kita masih tinggi 300 lebih, berbanding negeri-negeri lain, ada yang bawah 200, ada 50, macam Perlis 1 ke 2 ke tak banyak. Tapi masih lagi, kadang-kadang ada sebahagian negeri yang 12. Jumaat dia masih lagi 12. Jadi Melaka ni ke depan sikit. Syukur pada Allah. Siapa yang tinggal di Melaka, tahniah lah saya ucapkan. Kerana kita masih maknanya berjaya untuk meneruskan syiar agama kita. Nak kata darurat pun, tak adalah orang pergi masjid ni balik mati kan. Tak sampai tahap macam tu. Ataupun pergi masjid, mesti kena COVID. Tak juga. Jadi nak kata sampai tahap darurat dan tutup masjid ni, taklah sampai ke tahap begitu. Jadi kita pun mendoakan supaya apa, di tempat-tempat negeri-negeri yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala buka hati pihak berkuasa untuk memberi keluasan. Jumaat paling kurang dapat 50 orang pun jadilah, daripada 12 orang kan. 50 orang tu kira paling minimal lah, kalau boleh kan. Dan ditingkatkan sembahyang Jumaat fardu, mengikut kapasiti masjid ke, ikutlah bagaimana. Kita doakan sama-sama supaya Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada wabak ni. Kita tak tahu apa dia di sebalik hikmah musibah yang menimpa kita. Dah 2 tahun dah. Aku kata apa, sedar tak sedar dah 2 tahun dah. Yeah. Daripada 2019, 20, 21, nak hampir 2 tahun genap.
Dan keadaan orang hari ni pun sangat-sangat tertekan. Kita yang apa ni, orang yang tak ada apa-apa uh, terkesan dengan dengan pendapatan dia pun, bila lama-lama PKP ni pun tertekan, dan boleh bergaduh suami isteri dengan anak-anak lagi. Apatah lagi yang kalau yang terkesan dengan ekonomi, keuangan dan sebagainya, memang akan berlaku lah, orang kata apa, tekanan tu ada. Jadi ni semua adalah daripada tangan-tangan orang-orang yang mana memang dia ada perancangan-perancangan mereka yang ingin menimbulkan kerusakan-kerusakan di atas muka bumi ini. Maka kita perlu kuatkan iman kita, kuatkan yakin kita pada Allah. Ini masa untuk kita mengisi hati kita dengan amalan agama. Sebab apa, akhir zaman ni Allah Ta'ala tak akan berikan ketenangan melainkan dengan agama. Siapa yang pegang agama, siapa yang amal agama, siapa yang bawa jaga agama dia sungguh-sungguh, sembahyang, jangan tinggal sembahyang kita berjemaah. Walaupun tak dapat di masjid, kita hidupkan di rumah. Walaupun tak dapat kita baca Quran, tadarus di masjid, kita hidupkan di rumah dengan anak isteri kita. Maknanya apa? Tempat je berubah. Suasana agama jangan kita tinggalkan. Kita hidupkan. Walaupun kita tak dapat berzikir di masjid, mungkin sebahagian orang kita berzikir di rumah. Jadikan rumah kita ni sediakan satu tempat musalla, tempat sembahyang. Masya Allah. Ada orang, saya pergi rumah isteri saya di pakcik dia. Dia ada satu rumah, dalam rumah tu ada satu bilik khusus untuk sembahyang. Ditulis yang ada tampal lagi, surau. Surau rumah. Dalam rumah dia tu ada surau. Jadi Masya Allah, dalam surau tu, tempat sembahyang tu, disusun apa? Disusun Al-Quran, disusun sejadah, macam surau. Jadi bila kita masuk tu ada suasana dia. Kan? Ada sebahagian orang dia sembahyang je, mana-mana dia boleh sembahyang, dia sembahyang kat rumah. Tapi yang terlebih baik kita buat satu tempat khusus. Untuk apa? Untuk sembahyang saja. Di situlah kita baca hadis Nabi SAW. Di situlah kita baca Al-Quran bagi perempuan dan lakinya. Di situlah kita sembahyang sunat, bangun malam, tahajud. Masya Allah, kita hidupkan kat rumah kita. Orang perempuan boleh i'tikaf kat rumah, tak ada masalah. Taklid dengan mazhab Hanafi kan, i'tikaf dekat rumah, tempat yang dikhususkan untuk solat tadi. Jadi banyak kelebihan untuk orang perempuan ni. Masya Allah. Orang lelaki tak boleh. Orang lelaki kena i'tikaf dekat masjid. Baik. Jadi mana kita hidupkan suasana agama ni di rumah-rumah kita. Di rumah-rumah kita. Supaya apa? Kita dapat ketenangan, rahmat Allah. Sebab bila kita nak dapat ketenangan ni, kita kena ada rahmat. Rahmat ni Allah yang turunkan. Allah yang pegang hati-hati kita. Kalau kita tak ada hubungan dengan Allah, dan rumah kita bukan satu tempat yang menurunkan rahmat, tempat turunnya rahmat, maka sebab tu hati kita tak tenang. Kan? Pergi sini tak tenang, pergi sana tak tenang, duduk rumah kacau bilau. Tengok orang, rasa macam nak marah je kerja kan. Banyak orang tanya, Ustaz macam mana ni, saya ni panah baran, saya nak marah je kerja. Sebab tanda dia, hati kita sebab kosong. Hati bila kosong, daripada zikrullah, maka dia akan jadi banyak masuk perkara-perkara yang merosakkan. Jadi sebab itu kita hidupkan tempat-tempat rumah kita ni, khususnya lah sebab kita banyak berada di rumah. Dengan apa? Dengan wujudkan amalan-amalan yang menarik rahmat Allah. Dan pastikan dekat rumah kita tak ada amalan perkara-perkara yang menghalang rahmat Allah. Ini kita kena faham. Kan ada orang kata, Ustaz saya dah sembahyang, dah puasa, dah buat ngaji Quran, tapi macam tak kena je. Sebab apa? Ada benda yang menghalang rahmat Allah daripada masuk rumah kita. Apa dia? Dia kata dua benda. Kalbun wa suratun. Iaitu apa? Anjing dan gambar-gambar. Gambar-gambar, patung-patung. Mereka patung kanak-kanak lah, untuk permainan kanak-kanak. Tapi gambar-gambar ni elok kita buang, keluarkan daripada rumah kita. Kan? Kalau ada gambar kita yang sempurna tu, simpan dalam album je. Tak payah kita gantung-gantung. Ini semua akan menyebabkan terhalang malaikat rahmat untuk bawa rahmat ke rumah-rumah kita. Baru sampai kat luar pagar, dia tengok, rumah ni ada benda ni, something ni, tak jadi masuk keluar. Saya nak ceritakan satu orang wali Allah. Tak silap saya, apa nama dia? Saya ada post dekat Facebook saya, satu orang wali Allah ni, ulama' dulu lah. Dia ni sangat-sangat menjaga amalan dia, sehingga sampai satu tahap, kalau dia nak singgah satu rumah ni, dia tahu rumah ni ada TV. Ulama' tu lah, bukan saya kan.
Kalau dalam rumah tu ada TV, dia takkan masuk. Sampai tahap macam tu. Punya dia jaga. Dia takkan singgah mana-mana rumah yang ada TV. Apatah lagi ada gambar. Masya Allah. Ini semua sebab apa? Sebab menghalang rahmat Allah dan menjadi tempat syaitan akan datang ke rumah-rumah kita. Bila syaitan datang, ini macam-macam lah. Dia bisik kat orang ni. Bisik kat kawan ni. Dia bisik kat anak kita ni. Dia bisik suami ni. Isteri macam ni. Jadi sebab itu akan berlaku macam-macam pertelingkahan dan sebagainya. Akhirnya, bawa kepada bunuh diri. Bawa kepada apa? Macam-macam lah. Merompak kan. Mencuri. Sebabkan perkara-perkara remeh saja. Baik, insyaAllah. Mudah-mudahan ahli-ahli, para hadiri semua Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan. Kita sama-sama lah untuk menghadapi situasi akhir zaman ni. Kita tak tahu bila akan berakhir. Tak apalah. Itu kita nak buat macam mana. Kita manusia kan. Kita hanya usaha ikhtiar mana kita mampu. Tapi dalam keadaan saat-saat begini, kita banyakkan hubungan kita dengan Allah. Banyakkan doa kita dengan Allah. Yang mana boleh datang ke masjid, datanglah. Yang mana boleh datang ke surau, datanglah ke surau. Mudah-mudahan jangan sampai nanti satu masa surau pun dah tutup, masjid pun langsung dah tak boleh pergi. Maka baru kita nak menyesal. Jadi kita cubalah dapatkan peluang ni. Kita hargai peluang ini. Nikmat yang Allah berikan semampu mungkin. Mudah-mudahan nanti kalau contoh ada halangan dan berbagai perkara, maka kita masih lagi dapat pahala saham yang berterusan. Orang yang mana dia melakukan satu amalan sunat ke, khususnya lah amalan wajib memang kena buat, amalan sunat. Tiba-tiba dia dihalangi. Contohnya datang uzur, haid. Ataupun dia ni sakit. Ataupun dia ni musafir. Tak mempunyai masa untuk melakukannya. Maka dia tetap akan terus dapat pahala tersebut. Ni ulama sebut. Dua perkara yang mana kalau dia dihalangi, iaitu uzur, sakit, ataupun safar. Begitu juga wanita yang haid. Sebab dia tak boleh nak buat. Dia dihalang. Maka apa dia? Selama mana amal di waktu sihat, yang dia lakukan, maka akan terus dapat pahala dia. Masya Allah. Pemurahnya Allah Ta'ala pada kita. Umat akhir zaman ni. Nabi SAW. Baik. Sebab itu kita jangan tinggalkan amalan sunat. Amalan sunat ni mendekatkan diri kita dengan Allah. Ada orang ni sembahyang fardu je, sembahyang sunat tak jaga. Ini satu kelemahan. Sebab apa sembahyang sunat ni dia menampung amalan fardu kita. Dan Nabi kata, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Macam mana kita nak dekat dengan Allah? Salah satu dengan kita perbanyakkan amalan sunat. Sehingga bila kita banyak melakukan amalan sunat, sedekah sunat, puasa sunat, sembahyang sunat, apa lagi? Maka apa dia? Maka ketika itu kita akan semakin dekat hampir dengan Allah. Sehingga Allah cinta pada kita. Bila Allah cinta pada kita, maka Allah akan jadikan mata kita melihat pada apa yang Allah suka, mendengar pada apa yang Allah suka, berjalan pada apa yang Allah suka. Ini kita nak. Sebab kita hari ini tak mampu untuk kawal diri kita. Yang menggerakkan hati kita, yang memberi taufik, yang membuka jalan ni hanya Allah. Sebab itu kita kena ada usaha. Hari ini orang tak faham. Dia kata dunia saya perlu usaha, tapi akhirat tak perlu usaha, tak apa. Kita tak apalah. Akhirat buat ala kadar je lah. Dunia memang kena usaha. Akhirat tak apa. Nanti Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Ini sebenarnya syaitan dia tipu kita. Syaitan dia telah menipu kita supaya apa, kita berqanaah pada akhirat, pada agama, tetapi pada dunia kita rasa tamak, nak lagi. Sedangkan Nabi suruh kita apa? Nabi suruh untuk kita tamak pada akhirat. Tengok pada orang yang amalan dia lebih pada kita. Untuk dunia, kita tengok orang lebih rendah pada kita. Supaya apa? Kita datang syukur. Kata Ibn Ata'illah Sakandari, iaitu apa dia? Dunia, kita tengok orang yang lebih rendah. Akhirat, kita tengok orang lebih tinggi. Barulah kita akan rasa, Allah, syukurnya aku, banyak lagi nikmat yang Allah beri pada aku. Banding orang lain susah. Ya Allah, sikit amal aku, nak kena tambah lagi ni. Ni aku tengok dia ni, Masya Allah, hebat. Tapi kita hari ni, bila tengok orang lebih pada kita, kita rasa dengki. Ni nak riak ni, nak menunjukkan ni. Ni, alah macam dia bagus sangat. Sebab apa? Sebab hati kita sebenarnya dah rosak. Dirosakkan oleh nafsu kita, dirosakkan oleh syaitan. Akhirnya, kita tak ada apa-apa improve dalam kehidupan akhirat. Kita hanya menambahkan dunia, tapi akhirat kita tetap sama. Sebab itu tuan-tuan, hari ini kita nak jadikan agama kita, akhirat kita lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Sebab itu kata Imam Ghazali, beruntung orang yang mana hari ini lebih baik daripada semalam. Muhasabah tuan-tuan, ni muhasabah.
Malam-malam sebelum tidur tuan-tuan, kita muhasabah diri kita. Tengok amalan kita hari ni macam mana, semalam macam mana. Sebab ni kita akan bertemu Allah satu hari. Covid ke tak Covid, mati tu pasti. Setiap orang akan menemui amalan masing-masing. Tuan-tuan, hari ni kita tengok orang mati. Esok-esok kita yang mati. Kita tak tahu. Masya Allah. Kita hari kira orang berapa hari orang mati. Hari ni berapa orang mati Covid. Hari ni berapa orang mati. Sebenarnya kita yang paling dekat dengan kematian ni. Kan? Berbanding kita kira orang mati ni. Kita lebih dekat dengan kematian. Tak payah kira kan. Itu kerja orang KKM biarlah. Kerja dia. Tapi kerja kita semakin baikkan agama kita. Baikkan hubungan kita dengan mak ayah kita, dengan adik-beradik, dengan jiran tetangga, hubungan kita dengan Allah, amalan-amalan kita. Tengok, kita kaji balik. Buat senarai kan. Puasa aku macam mana? Dah selesai ke belum? Zakat aku macam mana? Solat aku macam ni? Hak yang wajib ni. Solat aku macam mana? Dah baik sempurna ke belum? Cukup tak dia punya fardu sunat dia? Hubungan aku dengan adik-beradik macam mana? Dengan mak ayah macam mana? Jadi kita buat audit balik kan. Untuk dunia kita audit simpanan kita semua cukup tak kan? Untuk akhirat ni, akhirat nak pergi sejauh. Dah pergi nanti, tak balik dah ke dunia ni. Selama-lamanya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Ni saya cakap ni pun untuk ingatkan diri kita semula ni. Ingatkan diri saya yang lemah ni. Mudah-mudahan bila kita cakap, Allah Ta'ala beri kekuatan insyaAllah. Wallahu'alam. Itu mukadimah kita pada hari ini. Baik, insyaAllah kita sambung kepada sunat korban dan sembelihan. Okey, kita tadi bagi masa lah untuk orang-orang yang baru nak masuk kan. Ada 21 orang ini, Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Ni semua taufik lah ni. Bukan semua mudah nak masuk kelas ni. Ni semua daripada taufik pada Allah. Kena syukur. Ucapkan pujian pada Allah. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Kau pilih aku untuk masuk kelas ni. Bila kita ucap terima kasih pada Allah, Allah akan pilih kita lagi dan lagi. Pada masa yang akan datang. Baik. Sunat korban dan sembelihan. Tuan-tuan boleh tengok ke surat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif hafizahullah ta'ala, disunatkan bagi peserta korban untuk tidak memotong kuku dan bulu bermula daripada 1 Zulhijjah sehingga haiwan korbannya disembelih. Ini kita dah baca dah baca. Hukum-hukum sembelihan. Surat 21. Baik, sembelihan tidak sah melainkan dengan memenuhi beberapa syarat dan rukun. Disebabkan korban ni dia ada kaitan dengan sembelihan. Maka sebab itu musannif menerangkan juga tentang hukum sembelihan. Okey? Hukum sembelihan. Penting ni. Sembelihan ni sebenarnya sangat penting sebab kalau sembelih tak betul, tak cukup syarat, menyebabkan binatang korban tu jadi bangkai. Bila bangkai ni apa tuan-tuan? Hukum dia boleh makan ke tak boleh makan? Tak ada jawapan. Boleh makan ke tak boleh makan kalau bangkai? Siapa tahu jawapan dia? Boleh tak kita makan bangkai? Tak, Ustaz. Tak. Boleh makan bangkai. Apa tak boleh pula? Dua bangkai yang kita boleh makan. Ingat tu. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 bangkai yang kita boleh makan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia mati tanpa sembelihan pun kita boleh makan dia. Bangkai ikan. Betul jawapan kat Syamsiah. Yang pertama pada as-samaku wal jarad. As-samaku wal jaradu. Pertama ikan. Ikan ni tak payah sembelih, dia mati. Jadi bangkai lah. Zahirnya jadi bangkai. Pun boleh makan. Melainkan ikan tu dia mati, dia ada racun ke apa ke, janganlah makan dia. Itu sebab perkara luar kan. Maknanya dia memudaratkan, maka jadi haram lah. Tapi asalnya ikan tu boleh makan walaupun dah jadi bangkai. Yang kedua ialah al-jarad, iaitu belalang. Belalang ni jaranglah orang kita makan. Tapi dia kira bangkai yang suci lah. Satu lagi bangkai yang suci manusia. Manusia ni walaupun dia mati, tapi dia tetap dihukum suci. Tapi tak boleh makan lah manusia. Manusia tak boleh makan. Okey, baik. Kita tengok apa syarat-syarat sembelihan dan rukun dia. Pertama, penyembelih hendaklah beragama Islam atau ahli kitab. Iaitu apa dia? Sama ada orang Nasrani ataupun orang Yahudi. Okey. Jadi apa maksud ahli kitab ni?
Iaitu apa dia? Masa Nabi SAW datang, atuk dia sudah Yahudi. Ataupun tidak diketahui keturunan dia beragama selain Yahudi atau Kristian. Kalau Kristian, okey, maksudnya apa? Masa Nabi datang tu, atuk dia memang dah Yahudi, memang dah agama Yahudi. Yahudi ni dia bangsa dan dia agama. Agama Yahudi dan bangsa Yahudi. Okey? Dan begitu juga tak diketahui keturunan dia. Atas dia. Melainkan apa? Melainkan agama Kristian ataupun Yahudi. Jadi kalau dia convert misalnya, sebelum ni di Cina, kemudian dia Kristian. Itu bukan ahli kitab. Kan? Dan kebanyakan kalau kita tengok orang Kristian, orang Yahudi ni, kalau Yahudi mungkin adalah dekat belah-belah Israel sana yang memang betul-betul pure punya. Atuk dia masa zaman Nabi lagi memang dah Yahudi sampailah kepada dia. Itu kita bolehlah kata ahli kitab. Okey, tapi kalau dia dah atuk dia baru convert daripada Buddha kepada Kristian ataupun daripada agama lain kepada Kristian, kemudian baru dia agama Kristian, maka itu taklah dikira ahli kitab. Jadi senang kata, ahli kitab ni boleh kita makan sembelihan dia, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Maka lebih baik kita tak makanlah sembelihan dia. Terutama khususnya dekat Malaysia ni. Sebab Yahudi, Kristian kat Malaysia ni, Kristian lah yang banyaknya. Dia bukan daripada Kristian yang kata totok punya kan, yang betul-betul Kristian. Atuk dia, moyang dia sampai pada sebelum zaman Nabi lagi, susah nak cari. Memang tak ada rasanya kat Malaysia ni. Banyaknya convert. Baik. Maka mesti beragama Islam. So kalau agama bukan Islam, tak sah sembelihan. Itu saya tengok dekat video mana Cina tu, dia sembelih lembu. Cina sembelih lembu. Pandai dia sembelih macam orang Islam sembelih. Jadi boleh tak kita makan sembelihan dia? Tak boleh. Tak boleh. Jadi benda ni pentinglah supaya kita tak makan bangkai najis. Khususnya bila yang jual ayam tu, ialah pasar raya, supermarket yang bukan orang Islam. Dekat mana family store, kat mana kan. Kita pun tak tahu ayam mana dia ambil. Kan? Tapi banyak orang Islam kita beli. Saya tengok, saya perhati pergi pasar kan. Kita perhati, yang ambil ayam tu, ikan tak apalah. Yang ayam tu, banyak orang Melayu kita ambil. Yang beli-beli ni makcik, mak piah, siapa-siapa lah kan. Banyak ambil. Jadi kita pun pening juga. Kan? Sebab ayam tu, tak tahu dia ambil daripada mana. Kan? Orang family store ni, orang Cina atasan dia kan. Dan dia adakah daripada orang Islam ataupun tidak. Maka sebaiknya kita tak beli daripada tempat-tempat orang-orang Cina ni. Pasar raya supermarket ni. Mereka Maidin, dia ada cak halal ke? Okey, jelas. Ataupun kita senang, paling mudah kita pergi dekat memang orang jual ayam betul. Dia sembelih tu, kita tahu yang sembelih tu memang kawan kita orang Islam. Ada macam ustaz saya ni, sampai tahap kalau dia beli ayam, dia sendiri yang sembelih. Kan? Dia beli ayam dekat tempat orang jual ayam tu, kemudian dia sendiri minta dia nak sembelih. Sampai tahap macam tu. Itu yang jenis pandai sembelih lah. Tapi kita taklah diberatkan sampai begitu. Cuma yang bagusnya orang Islam yang sembelih. Kita tahu dia orang Islam, bas, cukup. Yang kedua, memutuskan halkum dan urat merih. Ini syarat dia. Halkum yang urat apa? Udara tu urat saluran makanan. Urat merih, kiri kanan. Belakang urat halkum juga tak silap. Dan satu lagi, wadajain. Itu kiri kanan ni. Halkum ni udara, tak silap. Dan ada saluran urat merih. Jadi dua-dua halkum dan urat merih ni perlu disembelih. Perlu diputuskan dalam sembelihan tu. Kalau tak putus, maka tak sah sembelihan. Kemudian yang seterusnya ialah ada hayat mustaqirrah, iaitu hayat yang kuat ketika sembelih. Maknanya apa? Bila binatang tu kita sembelih, dia masih lagi ada nyawa yang betul-betul nyawa, bukan nyawa-nyawa ikan. Sebab binatang ni dia ada dua jenis nyawa. Pertama, hayat mustaqirrah. Yang kedua, hayat mazbuhah. Hayat mustaqirrah ni memang betul-betul dia masih hidup, kuat. Mazbuhah ni maknanya dia tinggal nyawa-nyawa ikan. Jadi ulama kata macam mana nak tahu dia hayat mustaqirrah? Tahu dengan dua alamat. Pertama, hayat mustaqirrah ni dia ada dua alamat. Bila kita sembelih dia, maka darah memancut dengan kuat. Banyak darah memancut.
Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada gerakan yang kuat. Kaki dia kan. Bila dia sembelih itu, dia akan bergerak dengan kuat. Maka itu tanda hayat mustaqirrah. Tapi kalau kita sembelih, darah pun meleleh, tak kuat, tak pancuk kuat, ataupun tak ada gerakan, perlahan, maka itu tanda nyawa-nyawa ikan. Macam orang dah kena langgar lah. Lembu dah kena langgar kita. Dia pun tergolek. Kalau kita biarkan dia mati, itu nyawa-nyawa ikan lah tu. Maka tuan lembu ni datang, tengok lembu dia dah tergolek nak mati, dia pun cepat-cepat sembelih. Bila dia sembelih pun, maka tetap lembu tu akan jadi bangkai, tak boleh dimakan. Sebab ketika sembelih, nyawa dia dah tinggal nyawa-nyawa ikan. Tak sah. Sembelihan dia tu tak dikira. Sebab itu dalam mana-mana haiwan ni, kalau kita nak sembelih dia, maka pastikan ada hayat mustaqirrah, hayat yang kuat. Ketika sembelih dilakukan. Okey? Seterusnya, peralatan sembelih bukan dibuat dari tulang atau kuku. Kita ni masyhur lah, kita pakai pisau, tak ada masalah. Jadi kalau pisau tu dibuat daripada tulang, tak boleh. Atau daripada kuku, tak boleh. Tak sah sembelihan. Okey? Seterusnya, syarat memutuskan hukum dan urat merih hanya untuk haiwan yang kita mampu dan menguasai. Jadi kita ada dua kategori jenis haiwan. Pertama, haiwan yang kita boleh tangkap dia. Kita boleh sembelih. Macam lembu, kambing, boleh tangkap, boleh sembelih. Arnab, kucing tak ada lah. Kucing memang tak boleh makan. Kan? Ada jenis haiwan yang tak boleh tangkap. Sebab susah nak tangkap dia. Kijang, rusa kan dia lari laju. Kancil, kita nak kejar dia susah. Melainkan kalau kita perangkap dia lah. Pasang perangkap. Maka jenis kalau yang boleh tangkap ni, yang kita memang mampu menguasai dia, boleh tangkap ikat dia, boleh pegang dia, maka ketika itu wajib kita sembelih seperti biasa. Tapi jenis hak yang tak boleh tangkap, sebab apa dia memang berlari laju nak tangkap susah, maka kita ada cara, iaitu apa dia? Kita sasarkan benda tajam pada mana-mana anggota badan dia. Guna lembing ke, anak panah ke, parang ke, baling. Sap. Kena pada badan dia, mati, maka boleh dimakan. Walaupun tak sempat sembelih. Tak ada masalah. Sebab dia adalah kategori haiwan yang tak boleh kita nak kuasai nak sembelih dia. Jadi boleh kita baling je, lembing ke apa ke, kena badan dia mati, okey, bismillah. Kita boleh terus makan dia. Masak, makan. Tapi kalau jenis dah kena ikat, dah kena perangkap, itu memang kena sembelih dululah. Sebab kita boleh menguasai dia. Okey? Begitu juga kalau kita baling, dia tak mati, dia hidup lagi. Kuat lagi hidup dia. Maka kita kena sembelih dia. Seperti biasa. Okey. Seterusnya, sekiranya haiwan korban terlepas dan tidak mampu ditangkap. Ini jelas, kita dah bincang tadi. Sah membunuhnya dengan cara mensasarkan benda tajam pada mana-mana bahagian anggota tubuhnya. Seperti menggunakan lembing, anak panah, parang dan seumpamanya. Okey. Okey, itu jelas. Adapun menembak dengan peluru, maka hukumnya boleh sekiranya peluru itu jenis tajam. Okey. Jadi kalau peluru, kalau pistol, tembak pakai senapan atau pistol, maka dia kebanyakan ulama kata tak boleh dimakan. Walaupun ada fatwa ulama yang mengharuskan, sebab apa kaedah dia, bila sesuatu ni binatang ni dia mati sebab benda tajam, boleh. Tapi kalau benda yang tumpul, maka tak boleh. Jadi kalau kita tengok peluru tu, zaman dulu punya peluru lah, dia peluru dia tak tajam kan. Siapa yang biasa main senapan patah ni, tembak haiwan ni, dia tahulah. Jadi kalau yang jenis tak tajam ni, maka bila peluru tu kena pada binatang, mati, tak boleh dimakan. Tapi kalau peluru hak jenis yang tajam tu, macam sekarang ni dah banyak lah peluru yang dipanjang, tajam kan. Macam sniper tu, maka bolehlah dimakan. Jadi tengok pada jenis peluru tersebut. Seterusnya, membunuh dengan lemparan benda tajam kepada mana-mana bahagian tubuh memadai sekiranya itu terus membunuh atau mengakibatkan haiwan nyawa-nyawa ikan. Ini pada binatang yang tak boleh nak ditangkap tadi. Okey.
Tetapi sekiranya ia hanya melumpuhkan dan melemahkan, maka wajib selepas itu memutuskan halkum dan urat meri. Kita baling tombak, kena pada binatang tu. Tapi dia hanya lumpuh, dia tak boleh nak berjalan. Ataupun dia lemah, maka wajib kita sembelih dia. Macam biasa. Sekiranya dah mati, boleh kita makan. Okey. Seterusnya, sunat ketika sembelihan. Pertama, mengasah pisau sehingga tajam. Kalau tumpul pisau tadi sah juga. Cuma makruh lah, kesian kat binatang tu. Sebab Nabi kata, idza dzabahtum fa ahsinuz dzibhah. Kalau kamu nak sembelih binatang, maka kamu perelokkan sembelihan tu. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wal yuhid ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Hendaklah Nabi kata, hendaklah kamu tajamkan alatnya sembelihan kamu tadi dan rehatkan binatang sembelihan kamu. Jadi pastikan bila nak sembelih, memang kita biasalah kalau nak sembelih itu pisau betul-betul tajam. Tapi kalau kita punya kurban banyak, binatang nak sembelih banyak, kita sediakanlah 3, 4, 5 pisau. Kan? Beli yang betul-betulnya macam apa? Daripada Itali ke mana? Pisau Jerman. Jerman. Memang betul-betul tajam. Dan cara asah pisau ni pun ada cara dia. Bukan kita main asah je, dia ada cara dia kan. Untuk cepatkan tajam tu. Jadi kena tengok juga cara-cara yang betul. Dan pisau itu bukan syarat lain, tambahan je. Pisau yang bagus. Jadi bila pisau tu tumpul, kita boleh pakai pisau lain. Dah ada, dah siap-siap. Tak perlu kita nak asah ketika kita sibuk sembelih tu. Tidak mengasah pisau di hadapan haiwan. Ini pun antara perkara yang disunatkan. Nak asah pisau biar kita kat rumah kita lah siap-siap asah. Depan haiwan tadi bawa lah 3, 4, 5 bilah pisau kan. Jadi kalau ustaz saya dulu kat Supertaling kan, bila hari raya korban, Maulana Abdul Hamid, dia memang kaki sembelih. Dia pernah sembelih seekor unta masa tu. Jadi masa nak sembelih tu, dia akan bawa 5, 6 bilah pisau dia. Untuk sembelih ni, korban ni banyak ni, 20 ekor, 30 ekor kambing kan. Lembu. Bukan kambing, lembu. Jadi memang sekali sap, dah putus. Tajam tak tajam pisau dia. Dia pegang pisau tu macam ni kan. Pisau tu, Masya Allah. Bukan pisau yang lurus tu. Bengkok. Jadi dia, Masya Allah, dia perlukan juga kepada kemahiran dalam bab menyembelih. Utama korban lah sebab kita nak banyak binatang nak sembelih. Tapi kalau kita sembelih kambing kat rumah ke ayam ke, itu tak apalah, senang je. Baik. Itu pun kadang-kadang sembelih ayam sampai terputus kepala. Allahu Akbar. Sembelih kita sah tak? Sembelih sampai putus kepala ni sah tak? Boleh makan ke tak boleh makan? Sembelih, pam, tercabut kepala. Boleh makan ke tak boleh makan? Siapa boleh beritahu? Tak ada siapa yang berani jawab. Boleh. Kalau dia putus kepala, kita sembelih daripada leher kan, bawah ni. Tengah-tengah sembelih, tajam sangat pisau tu, kita pun ayam, terputus kepala. Maka boleh makan sembelihan tu. Tapi hukum melakukan sembelih sampai putus kepala ni makruh. Tapi sembelihan tetap sah. Ada orang jawab, sah Ustaz. Bagus, Masya Allah. Kaki sembelih ni. Baik. Kemudian tidak menyembelih di hadapan haiwan yang lain. Ini memang kadang-kadang susah sikit kita nak raikan. Sebab kawasan tu kecil, kan, tempat dekat-dekat. Jadi nampak jugalah kawan-kawan dia kena sembelih tu. Tapi bagus kita tidaklah sembelih di hadapan yang lain. Tidak menyembelih di atas simen, batu atau tanah keras. Ini semua adalah perkara-perkara yang memberi kerehatan, keselesaan kepada binatang tersebut. Sebab walaupun kita dibenarkan untuk bunuh dia, sebenarnya binatang ni kita boleh bunuh dia apabila kita nak makan dia. Kita boleh sembelih dengan syarat binatang tadi kita nak makan dia. Kita boleh bunuh binatang ni bila kita nak makan dia. Jadi binatang secara umum, bila binatang ni kita tak makan dia, kita tak boleh bunuh dia. Melainkan kalau dia memudaratkan kita. Contoh, ataupun binatang yang Nabi kata boleh bunuh dia. Nabi beri galakan untuk bunuh dia. Contohnya macam fawasik khamsah. Binatang perosak ni. Yang disebut dalam kitab ular, tikus, burung,
burung gagak dan sebagainya, itu boleh kita bunuh. Tapi asalnya binatang ni tak boleh dibunuh sesuka hati kita. Termasuklah apa, semut kan. Kalau dia tak ganggu kita, tak boleh kita bunuh dia. Kalau dia jenis semut yang memudaratkan, boleh kita bunuh dia. Jadi kena tengok juga. Okey, dia sama ada boleh bunuh binatang ni sebab dia memudaratkan kita, menyakiti kita, ataupun ada perintah daripada Nabi seperti yang saya sebutkan tadi, ataupun kerana kita nak makan dia. Dia boleh dimakan, maka boleh kita sembelih dia. Selain daripada perkara ni, 3 perkara maka tak boleh. Saja-saja kita nak bunuh, saja-saja nak sembelih, maka tak boleh. Baik. Menyembelih unta dalam keadaan unta itu berdiri dan lutut kaki kiri depan diikat. Ini kalau unta lah. Unta ni bila kita nak sembelih dia mesti berdiri. Bagusnya berdiri lah, bukan mesti. Bagusnya berdiri. Dan lutut kaki kiri depan diikat. Kaki kiri depan. Kita ikat dia. Bila kita dah sembelih tu, cocok dia punya leher, maka dia akan keluar darah banyak dan dia akan jatuh, dia akan tumbang. Dekat madrasah saya dulu, kita ada sekali je korban masa tu sediakan seekor unta. Masya Allah. Saya tengok sendiri, Ustaz Hamid kita lah, Syekhul Bukhari kita yang sembelih. Dia pergi bawah unta tu, dia cocok kan, dekat leher tu. Bukan sembelih macam biasa tu, lembu sembelih, dia cocok. Leher panjang kan. Cocok, lepas tu dia tarik, keluar darah. Lepas tu barulah dia jatuh. Itu cara untuk sembelih binatang yang berleher panjang. Kemudian tidak mengikat semua kaki haiwan. Ini yang terbaik. Kita lepaskan satu kaki dia untuk dia legakan dia punya nak bagi kerehatan lepas sembelih tu. Tapi kadang-kadang tengok pada keadaan lah. Kadang-kadang memudaratkan, bahaya juga. Binatang tu jenis kuat kan. Kaki dia tu sepak orang. Orang tu tercampak. Bahaya juga kan. Ada pisau dan sebagainya. Jadi tengoklah keadaan. Tapi yang terbaik, kita bukalah satu ikatan pada kaki dia. Kalau boleh lah. Lepas sembelih tu buka satu ikatan. Tidak memijak kepala haiwan. Memotong di tengah tengkuk bagi haiwan. Haiwan apa? Yang berleher biasa. Dipanggil labah. Memotong di tengah tengkuk. Okay. Memotong di pangkal tengkuk, iaitu di tengah ni, macam bahagian tengah ni. Bagi haiwan berleher panjang seperti unta, angsa dan seumpamanya. Ini disunatkan lah. Bukannya wajib. Disunatkan. Mengarahkan bahagian tengkuk yang akan disembelih ke arah kiblat. Maknanya bahagian sembelihan ni, leher ni, bila kita nak sembelih binatang tu, kita hadapkan di arah kiblat. Bukan kepala binatang tu. Dia punya leher dia. Dipanggil mazbah, tempat sembelihan. Begitu juga kalau kita boleh, kita sekali pun menghadap kiblat juga. Leher dia menghadap kiblat, kita pun menghadap kiblat yang sembelih. Itu cara dia. Dan penyembelih menghadap kiblat. Membaca bismillah. Kalau mazhab Hanafi, baca bismillah ni wajib. Tapi kalau Syafi'i sunat. Jadi makruh kita tinggalkan dia. Supaya apa? Supaya orang Hanafi dia dapat makan lah. Sebab di sisi mereka wajib. Kemudian berselawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kemudian mengucapkan Allahumma hadha minka wa ilaika fataqabbal minni. Ini semua disunatkan. Jadi kalau kita sembelih untuk orang lain, maka kita sebut nama dia bahawa saya menyembelih korban sunat ini bagi si fulan kerana Allah Ta'ala. Ataupun kita niatlah hati untuk si fulan tersebut. Kemudian tidak melapah sebelum haiwan mati. Maknanya dah mati itu baru kita lapah dia. Selagi belum mati, jangan kita lapah dia. Hukum dia boleh jatuh kepada makruh ataupun haram. Tunggu dah mati dulu. Memang dah tak gerak apa semua, baru kita. Maknanya selagi dia belum mati, jangan kita alihkan dia. Ni kadang-kadang dah sembelih, kita terus alihkan. Itu menyebabkan sakit lah pada dia. Jadi kita biarkan dia dulu sampai mati, baru kita alih dia. Kemudian berkata Syekh Jamaluddin Muhammad bin Abdul Rahman bin Hasan bin Abdul Bari Al-Ahdal, ulama Yaman belah Shimal, menjadi adat sebahagian tempat bahawa penduduknya akan mengucapkan takbir raya ketika menyembelih binatang kurban. Jadi boleh ke tak boleh? Masa kita sembelih tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Takbir raya ni.
Kalau takbir biasa, itu memang disunatkan. Ini takbir raya. Kalau takbir raya, maka kata Syekh Jamaluddin, dia kata apa? Ianya juga diharuskan. Diharuskan. Kerana apa? Ada dalil dan sandaran umum lah daripada Al-Quran. Boleh lah, tak ada masalah. Tak adalah nak kata larangan tu tak ada. Jadi boleh, harus je. Kerana apa? Mengucapkan takbir dengan sirah takbir raya termasuk dalam mutlak takbir. Maknanya ada juga syariat, ada juga dalam Quran yang mengharuskan, iaitu dengan apa? Dalilnya kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Dalam Quran Allah sebut demikianlah dia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu dapat membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya. Jadi boleh litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu takbirkan Allah, besarkan Allah. Jadi tak ada masalah kalau kita nak takbir. Cuma janganlah kita beranggapan takbir raya itu disunatkan ketika menyembelih korban. Jangan sampai begitu. Ia tidaklah disunatkan. Ia diharuskan sahaja. Jadi kalau kita ucap dapat pahala lah sebab zikir. Okey. Kemudian sirah takbir yang dinaskan oleh para fuqaha ialah Allahu Akbar walillahil hamd. Sama ada ianya diucapkan sebelum baca bismillah ataupun selepas membaca bismillah. Imam Muslim rahmatullahi alaihi meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca bismillah Allahu Akbar. Boleh. Padanya terdapat himpunan antara dua ayat Quran, yazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya kamu menyebut nama Allah sebagai bersyukur kurniaan Allah kepada mereka, iaitu binatang ternak yang disembelih itu. Kedua, litukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi bacaan disunatkan bila sembelih bismillah Allahu Akbar. Okey. Itu yang disunatkan. Dan ada disebutkan di sini ialah baringkan binatang, saya tambah sikit, baringkan binatang atas tanah sebelah rusuk kiri dengan diikat 3 kaki dan biarkan kaki kanan dia, kaki kanan depan. Dan sunat beri minum pada binatang sebelum sembelih. Ini tak disebutkan tapi disunatkan. Maknanya sebelum dia sembelih tu kita bagi dia minum dulu. Okey, bagi dia minum. Kemudian pengurusan daging korban. Dan ini penting bagi orang yang menguruskan daging korban. Kadang-kadang kita terlibat dengan surau, dengan masjid. Jadi kita pun kena tahu juga lah sedikit sebanyak cara pengurusan daging korban yang betul. Baik, dalam ibadah korban ada 2 perkara. Pertama, menumpahkan darah untuk Allah dengan niat korban, dan yang kedua bersedekah daging korban. Pertama kita tumpahkan darah untuk Allah. Dan yang kedua kita sedekahkan daging korban. Dengan tumpahkan darah dan putuskan nyawa haiwan dengan niat korban, maka insya-Allah seseorang itu akan memperoleh pahala korban. Bila haiwan tadi disembelih je, haiwan tu putus nyawa dia dengan niat korban, maka insya-Allah seseorang itu akan dapat pahala. Dapat pahala korban. Itu satu perkara yang lain. Pahala korban tu pahala yang lain. Satu lagi pahala ialah kita sedekahkan daging korban tadi kepada orang-orang yang memerlukan. Itu pahala yang lain. Lain tu. Jadi kalau satu orang dia buat korban sunat, dia sembelih kambing kan. Sekarang ni kambing senang je nak cari kan. Orang jual kambing, kita belilah kambing tu. Lagi 2-3 hari nak raya tu kita beli. Bela kat rumah kita. Kita pun bila raya korban, kita pun sembelih. Sembelih kambing tadi. Sembelih dah siap. Kita pun buatlah kambing bakar ke. Kan. Kita makan. Ada sebahagian sikit lah daging tu kita sedekah kepada fakir miskin. Boleh tak? Hukum dia harus. Tak ada masalah. Yang penting kita ada sedekahkan sebahagian sedikit daging korban tadi. Lebih kurang 1 kilo kita bagi kepada fakir miskin. Baki tu semua kita ambil. Hukum dia harus tak? Harus. Boleh. Tapi dapat tak pahala korban? Dapat pahala korban. Sebab kita punya kambing, kita sembelih, kita niat korban. Cumanya pahala sedekah daging tu kita kurang sikit. Dapat kurang. Sebab apa? Sebab hak kita bagi kat orang tu 1 kilo je. Hak yang wajib je. Yang baki lain yang kalau 20 kilo kambing tu, 19 kilo semua kita makan. Jadi yang kita makan tu tak dapat pahala lah. Okay? Jadi kena faham. Iaitu bila kita sembelih korban, satu, pahala sembelih korban itu insya-Allah kita akan dapat. Yang kedua ialah pahala menyedekahkan daging daging korban.
Maka apa dia? Musannif menyebutkan kemudian pahala sedekah daging bergantung berapa banyak daging yang diberi sedekah dan hadiah kepada orang lain. Semakin banyak diberi, semakin banyaklah pahala sedekahnya. Cuma saya dah sebutkan nazar sebelum ni. Kalau orang nazar nak buat korban, maka langsung dia tak boleh ambil daging korban tu. Untuk diri dia, isteri dia, anak-anak dia semua yang ditanggung tak boleh dia makan daging korban tersebut. Haram hukumnya. Kerana bila dah nazar, automatik daging korban tu semua adalah milik fakir miskin. Dia kena agihkan pada fakir miskin. Yang boleh dimakan, disunatkan dimakan sikit tu, itu kalau korban sunat. Akikah sunat, korban sunat. Kemudian, aturan agihan daging adalah seperti berikut. Paling afdal menyerahkan sebagai sedekah dan hadiah semua daging. Itu afdal lah. Hanya diambil sedikit sahaja untuk tunaikan amalan sunnah, makan sedikit dari daging korban. Dan bahagian paling afdal untuk makan adalah bahagian hati. Bahagian. Jadi, benda-benda lain kita tak perlu makan hati. Tapi dalam korban ni, kita makan hati yang disunatkan. Makan hati. Yang kedua ialah sederhana. Iaitu apa? Pembahagian sederhana. Membahagikan kepada 3 bahagian. 1/3 pada fakir miskin. 1/3 pada orang kaya misalnya tidak fakir. 1/3 untuk diri kita dan keluarga. Itu cara yang sederhana. Dan cara yang paling kurang, sedekah sedikit sekadar setengah kati. Setengah kati ni berapa ni? Lebih kurang tak sampai 300 gram kot. Tak sampai 1 kilo sebenarnya. Kepada fakir miskin dan selainnya diambil untuk diri sendiri. Ini yang paling minima. Jadi maknanya apa? Setiap korban yang kita buat, ada bahagian paling minima yang mesti diberikan kepada fakir miskin. Iaitu 300 gram, setengah kati. Lebih kuranglah 300-400 gram. Ini bahagian yang wajib diagihkan kepada fakir miskin. Dan wajib agihan tu mesti diberikan dalam keadaan daging yang mentah dan mesti diberikan kepada fakir miskin di mana tempat sembelihan tu berlaku. Kita sembelih kat mana? Kita sembelih dekat Melaka ataupun dekat Jasin. Jadi kat Jasin lah fakir miskin kita akan agihkan. Kalau kita sembelih dekat Jasin, kita bagi yang hak minima yang wajib tu kepada orang miskin di Negeri Sembilan, maka tak boleh. Hukumnya haram. Sebab itu adalah hak fakir miskin dekat Jasin. Okey? Yang paling minima tu. Jadi kita perhatikan benda ni lah. Setiap binatang korban kita ada yang wajib diagihkan kepada fakir miskin dalam keadaan mesti mentah-mentah dan dalam keadaan mentah-mentah dan dalam keadaan Allahumma salli ala Muhammad apa tadi, tak kurang daripada setengah kati, iaitu lebih kurang 400-500 gram dan kemudian diagihkan pada fakir miskin di tempat sembelihan berlaku. Kemudian yang baki tu, contohnya kita nak masak terus, pun boleh juga, tak ada masalah. Makan ramai-ramai. Boleh. Harus. Ada setengah masjid yang mana dia buat korban tu, dia nak masak. Jadi dia kena pastikan bahawa setiap lembu tadi ada bahagian fakir miskin yang telah diasingkan. Telah diasingkan. Okey? Maknanya cara macam mana ustaz kita dia buat cara yang paling mudah. Dia ada satu kaunter untuk apa? Bahagian daging fakir miskin. Yang wajib diagihkan itulah yang mentah-mentah tu. So bila mana lembu ni dah disiap apa? Dah disiapkan dah disembelih, ada 5 ekor lembu. Maka bila lembu ni dah disembelih yang pertama, terus dia punya dah ada siap apa ni saling kulit dah cabut semua. Kita ambil sekilo daging dia, kita terus asingkan bagi dekat kaunter yang fakir miskin tadi. Untuk diagihkan. Kemudian lembu kedua dah siap, maka barulah kita ambil terus dia punya daging sekilo, hantar dekat kaunter fakir miskin tadi. Supaya apa? Setiap ekor lembu tu ada bahagian-bahagian fakir miskin yang kita telah transferkan kepada kaunter tersebut. Ada setengah tempat yang dia buat macam ni. Dia dah sembelih semua lembu. Lepas tu, bila lembu tadi dah semua sembelih,
Dia pun siat, lepas tu dia campurkan, kemudian baru dia ambil kadar untuk fakir miskin. Ini sebenarnya cara tak berapa tepat. Cara dia tak berapa tepat sebab apa? Akan menyebabkan mungkin daging yang dia ambil contohnya 5 ekor lembu, 5 kilo. Jadi 5 kilo tu dia ambil daripada lembu yang sama. Mungkin. Sebab dah bercampur semua. 5 ekor lembu tu semua daging dah dicampurkan. Bila dia ambil 5 kilo tu, mungkin 5 kilo tu daripada hanya 2 ekor lembu saja. Ataupun mungkin 3 ekor lembu. Daging daripada 3 ekor lembu. Daripada 2 tu tak terusik lagi sebab dah bercampur kan. Itu risiko tu akan berlaku. Sebab itu cara yang betul ialah bila dah sembelih, dah dipotong daging dia, kita asingkan terus sekilo. Okey, lembu kedua pula. Kita ambil sekilo, lembu ketiga sekilo, lembu keempat sekilo, lembu lima sekilo. Kemudian baru kita campurkan daging tadi dan kemudian kita agih-agihkanlah mengikut persetujuan orang-orang yang mengambil bahagian dalam lembu tersebut. Jadi kalau orang yang ambil bahagian lembu tu, dia izinkanlah pihak pengurusan masjid tu untuk uruskan seperti mana yang selayaknya sepatutnya. Izinkanlah kan, mudahkan pihak pengurusan. Jadi kalau dia nak masak, pihak pengurusan kena tanya orang yang menyertai ibadah korban tu, boleh tak kita ambil berapa bahagian, 1/5 daripada setiap lembu ni untuk kita masak lepas korban tu, kita buat jamuan sikit. Boleh tak? Jadi kalau semua yang menyertai itu kata setuju, bahagian masing-masing diberikan 1/5, jadi bolehlah kita buat. Tak ada masalah. Okey? Yang jadi masalah bila kita tak tanya persetujuan daripada apa? Yang menyertai. Tak maklumkan. Jadi itu yang jadi masalah. Okey? Jadi ini penting. Ini sangat penting. Kadang-kadang banyak orang terlepas pandang. Menyebabkan apa? Kita nak buat benda-benda sunat. Korban ni sunat muakkad. Tapi dalam masa yang sama, kita mungkin buat benda yang haram. Ataupun mungkin tak cukup syarat sehingga tak jadi korban sunat. Dia hanya jadi tumpahan darah semata-mata. Dapatlah pahala sedekah daging saja. Daging korban tak dapat. Okey. Seterusnya ialah setiap peserta perlu memastikan setiap bahagian mereka diasingkan sedikit daging dan dipastikan ia disampai kepada fakir miskin. Ini saya dah sebut tadi. Sekiranya tiada orang miskin di kawasan sembelihan, maka perlu disampaikan kepada fakir miskin di luar kawasan. Ini kita dah sebutkan tadi. Bolehlah pergi ke luar kawasan dengan syarat memang dah tak ada fakir miskin di kawasan kita. Baik. Kemudian tidak memadai hanya diberi kulit. Ni bagi pada fakir miskin. Bagi kulit je tak boleh. Perut saja pun tak boleh. Limpa saja tak boleh. Hati tak boleh. Tulang, tanduk tak boleh. Sebab ni semua bukan dikira daging. Yang mesti wajib diberikan kepada fakir miskin ni, bahagian yang kita kata paling minima setengah kati ni, mestilah dalam bentuk daging mentah. Bukan tulang, bukan hati, bukan tanduk. Tapi kalau kita dah bagi kat dia setengah kati tu, kan, dah bagi, paling kurang seorang lah fakir miskin dapat kan. Contohnya kita bagi setengah kati kat dia. Kita sembelih kambing kat rumah kita, kita pun jadi tuan-tuan yang ada tanah lapang kan, yang tinggal-tinggal kat kampung, baguslah kalau kita dapat beli kambing masing-masing, kita belajar sembelih, kita sembelih kambing kita kan, raya korban ni. Sebab sekarang ni nak buat korban ramai-ramai susah kan. Nak buat korban ramai-ramai macam dulu susah. Banyak dia punya prosedur dia, SOP dia. Dan ada tempat-tempat yang dibenarkan sahaja. Jadi sebenarnya kita boleh buat sendiri kan. Kambing ni tak susah. Seorang pegang dia, anak kita ke, kita pun sembelih dia. Kita belalah sekejap 2-3 hari belakang rumah. Kan, beli. Sebelum raya korban tu beli 3 hari. Mungkin mahal sikit lah kalau beli lambat. Beli awal ni murah sikit. Belalah kan dekat belakang rumah kita, ke mana ada kawasan-kawasan dekat-dekat ni. Rumah kita duduk kampung lagi best. Boleh bela. Bila berdarai haji, kita pun sembelih dia. Jadi bila kita dah sembelih, kita sediakan berapa, 500 gram tadi. Ambil daging kambing tadi, mentah-mentah, untuk diberikan kepada fakir miskin. Bagi pada seorang pun memadai dah. Carilah dekat taman kita duduk, ke kampung kita, ke kawasan kita duduk, mana fakir miskin, kita cek rumah dia, kita hantar ke rumah dia. Ni daging korban sunat saya sebagai hadiah untuk kamu kan. Masya Allah. Jadi maknanya dah dikira terlunas bahagian yang wajib.
Kemudian nak bagi tanduk ke, nak bagi kulit ke, nak bagi hati ke, tambahan, itu terpulang. Boleh, tak ada masalah. Yang kata tak memadai ini maknanya semata-mata. Bagi apa? Bagi tulang kambing je. Tak boleh lah. Kan? Nak bagi, biar bagi daging tu. Kemudian wajib ada bahagian daging yang diberi kepada mereka. Ini dah disebutkan. Tidak boleh semua daging diberi kepada orang fakir di luar kawasan. Semua daging tu kita bagi kat orang fakir luar kawasan. Tak boleh. Paling kurang ada bahagian yang wajib tu diberikan kepada dalam kawasan kita. Misalnya setengah kati tadi kita dah bagi pada orang miskin kawasan kita, baki tu kita nak hantar keluar, itu tak ada masalah. Tapi yang terbaik kita utamakan dalam bab sedekah ni, dia dalam bab sedekah ni nak memberi, kita utamakan orang yang paling dekat dengan kita. Misalnya jiran, orang taman kita, orang kampung kita, orang daerah kita, orang negeri kita. Kemudian tak ada, barulah kita keluar daripada negeri. Jiran. Kita paling dekat, itu paling afdal. Sebab hak mereka lebih kuat daripada orang yang jauh. Sebab tu kalau kita nak buat korban di negara-negara luar ni, Kemboja ke, boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan syiar di negara kita ni, korban dia dapat dilaksanakan dengan baiklah macam biasa. Jangan sampai semua orang buat kat luar, sampai dalam Malaysia tak ada buat korban. Kesian orang fakir miskin. Dalam sekarang kita hadapi COVID ni, makin ramai orang yang fakir dan miskin. Kan? Orang yang hotel yang 29 tahun, kan? Hotel Istana kat Kuala Lumpur tu. 29 tahun dah dia buat operasi. Tapi lingkup juga kan. Bulan 9 ni letak habis ditutup. Itu hotel yang besar yang memang dah kukuh. Tapi terkesan dengan COVID ni kan, walaupun memang tiap-tiap orang kuarantin disediakan kat sana 5 bintang ni. Kita boleh bayangkanlah restoran, kedai makan, syarikat-syarikat banyak yang mana tutup akhirnya kan. Orang sekarang ni orang berniaga jual nasi lemak lagi laku lagi daripada orang kerja-kerja yang besar-besar dulu. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, orang dulu, kita bukan nak kata apa, dulu mungkin dia CEO, mungkin dia syarikat besar dan sebagainya. Jadi komitmen dia tinggi. Mungkin dapat gaji bulan-bulan 10,000. Jadi dia pun beli rumah, beli kereta, beli apa semua. Hutang sana, hutang sini, jadilah komitmen dia punya duit tinggal 2,000. Tuan-tuan bayangkan tiba-tiba kena buang kerja. Syarikat kena tutup. Mana dapat duit tiap bulan 8,000, 7,000. Sekadar nak jual nasi lemak tu, makan minum dia boleh lah hari-hari. Tapi kalau nak bayar hutang, memang muflis kan. Terpaksa dia gadaikan apa, dia jual rumah ni, dia jual kereta ni, jual tu untuk bayar hutang-hutang dia. Jadi kita, kalau bagi daging korban kepada non-Muslim tak boleh, dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Nanti akan datang ni. Mazhab Syafi'i tak boleh. Dan tak ada mana-mana qaul dalam mazhab Syafi'i yang membolehkan beri daging korban kepada orang bukan Islam. Sebab dia punya illah dia, daging korban ni, Allah dia fatullahi alal mu'minin. Allah Ta'ala sediakan sebagai jamuan khusus untuk orang beriman saja, orang Islam. So kalau kita nak jamu orang bukan Islam, nak makan daging korban, kita masak ke, kita dapat daging korban, kita masak nak bagi dia makan, boleh, tak ada masalah. Kita masak asing, kita beli 1 kilo daging untuk bagi orang non-Muslim yang beli kat pasar kan, yang bukan daging korban. Kemudian kita masak lah, ataupun kita beli daging berasingan, kita bagilah dekat orang, jiran-jiran tetangga kita, dia orang bukan tahu pun kita beli kat pasar ke, ataupun kita sembelih sendiri kan. Tapi yang sembelih itu memang khusus untuk orang Islam, yang sembelih korban. Yang kat pasar tu kita beli, yang bukan korban tu boleh kita bagi kepada orang bukan Islam. Ada satu kisah dekat taman sebelah rumah saya ni, ada makcik nasi lemak tu, dia jual nasi lemak setiap pagi. Dia kata 3 bulan saya sakit, kedai tak buka, anak tak ada orang nak jaga. Jadi 3 bulan tak buka tu, dia kata Masya Allah, jiran saya ramai orang Islam tapi seorang pun tak ada tolong saya. Tak apalah, kita pun mungkin tak tahu apa keadaan yang berlaku, kita sangka baik. Tapi apa dia kata, ada satu orang bukan Islam ni, orang India ni, bagus dia, Masya Allah. Orang India ni, dia tahu saya sakit sebab dia tengok saya tak buka kedai berapa hari kan. Biasa keluar rumah kan, isi barang. Yelah, orang berniaga nasi lemak ni pukul 3-4 pagi dah siap-siap dah. Dan 5 pagi dah keluar naik kereta dah, nak buka tapak kan. Tengok setiap hari tak keluar. Jadi dia tanya-tanya punya sakit. Jadi dia tengok anak dia tak makan apa semua. Tiap-tiap hari India ni dia tolong masakkan. Masya Allah, dia masakkan untuk anak-anak dia makan.
Sebab dia sakit 3 bulan tiap-tiap hari. Tuan-tuan bayangkan. 3 bulan. Kalau kita lah orang Islam, jiran dia, oh malu kita. Malu. Sebab apa? Orang bukan Islam ni sifat dia lebih tinggi pada orang Islam lagi. Sifat dalam bantu jiran dia. Ha. Ha. Jadi, maka apa dia? Maka kalau kita tengok sekarang ni, kita perhatikanlah jiran-jiran tetangga kita. Kita tengok. Sebab orang bukan Islam pun, dia orang sanggup untuk bantu orang Islam, beri makan. Tapi dia masak makanan yang halal lah, vegetarian. Jadi orang ni kata, saya tawakal pada Allah. Alhamdulillah lah iman dia kuat. Orang ni tak ajak dia, tak dakwah dia. Masuk agama dia. Dia pun iman kuat, tawakal pada Allah. Allah hantar orang lain untuk bantu. Jadi kalau kita orang Islam, kita tak gunakan diri kita, kemampuan kita untuk bantu orang lain, maka Allah boleh guna siapa saja Allah nak gunakan. Orang bukan Islam pun Allah boleh jadikan perantaraan untuk bantu orang Islam. Jadi kita tak naklah sampai tahap macam tu. Sebab apa? Sebab kita ni terlepas daripada pahala. Daripada pahala membantu orang lain. Jadi kita ringan-ringankanlah tangan kita untuk memberi. Kerana tangan yang di atas akan menjadi sentiasa lebih mulia daripada tangan yang di bawah yang meminta. Jadi ada persoalan tadi. Persoalan tadi, boleh tak kita agihkan mengikut senarai asnaf yang diberikan oleh pejabat negeri, pejabat zakat negeri? Boleh, tak ada masalah. Sebab asnaf yang disenaraikan dalam pusat zakat tu, negeri tu, memang kebiasaannya kita ambil yang latest lah, yang terkini. Memang asnaf tu dia dah dilihat dia punya tanggungan dia. Sebab fakir miskin ni dia bukan satu benda yang kita boleh kata, dia benda yang subjektif. Tak boleh kita nak kata gaji kau apa? 3,000. Kau bawah 3,000 ni fakir miskin. Tak. Belum tentu. Ada orang 3,000 tapi dia bujang. Gaji 3,000 bujang. Lepas tu duduk rumah mak dia. Tak ada sewa. Tak ada sewa. Keperluan dia apa? Naik motor je hari-hari. 3,000 sebulan. 3,000 tu bersih. Tak ada tanggungan apa-apa. Tolaklah dia punya EPF ke apa. Jadi dia tak dikira sebagai fakir miskin. Dia kira kaya lah. Maksudnya dia bukan fakir miskin. Sebab apa? Sebab dia memang cukup. Keperluan dia lebih daripada cukup. Dia tanggung diri dia seorang je. Tapi ada orang gaji 10,000. Tapi dia fakir miskin. Setiap bulan 10,000 tapi fakir miskin. Sebab apa? Sebab komitmen dia banyak. Yang kita kata keperluan asas dia lah. Dia ada apa? Dia ada 4 rumah sewa nak kena tanggung. 4 sebab apa? Ada 4 isteri, contohlah. Kemudian mak ayah dia contohnya pun nak kena tanggung. Kemudian anak-anak dia. Seorang isteri ada 4 orang. 4 isteri dah berapa? Jadi 4 rumah sewa dah berapa? Satu rumah sewa pun sekarang paling biasa 600-700. Melaka paling rendah pun ada 400. Rumah saya, taman rumah saya lebih kurang 300-400 boleh dapat lagi. 3 bilik, 2 bilik air. Tapi nak beritahu 600-700 tu rate biasa. Jadi kalau 4, 6, 12, 18, 24, dah 2,400. Belum lagi kereta, hutang kereta, belum lagi anak-anak, belum lagi sekolah, belum lagi macam-macam kan. Maka kadang-kadang 10,000 pun tak cukup. Tengoklah tempat. Jadi subjektif. Sebab tu pusat zakat ni dia akan tengok. Bukan senang-senang nak bagi duit zakat. Jadi kita tak boleh salahkan juga pusat zakat ni sebab dia pemegang amanah. Dia nak bagi duit zakat tu bukannya senang-senang dia boleh bagi. Kalau duit kocek dia, tak apalah dia bagi terus. Tak perlu nak tanya lebih. Tapi sebab sekarang ni duit zakat orang bagi kat dia. Jadi dia perlu amanah nak sampaikan kepada benar-benar orang yang dikira sebagai asnaf. Jadi bukan kerana dia meragui, tapi dia nak ambil jalan yakin. Sebab benda fardu, benda wajib, maka dia kena jaga sungguh-sungguh. Sebab tu dia ada apa borang nak kena isi, nak kena tulis tanggungan, nak kena ni apa semua, supaya benda tu dapat dilihat dengan hitam putih, dapat dipastikan. Sebab kalau kita tengok zaman orang sekarang susah, ada juga orang ambil kepentingan. Yang ambil kesempatan tu ada. Dia tak susah tapi dia buat susah. Ramai. Ada juga orang ini. Kita tak salahkan orang yang betul-betul susah. Dia memang susah, kita bantu. Tapi ada juga orang yang ambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Ni ada zaman ni. Orang panggil scammer kan. Dia kata dia susah. Dia minta orang ni 100, dia minta orang ni 200, 300, 400. Tak tahu apa dia buat dengan duit tu. Kalau betul-betul memang dia susah, kita faham lah. Tapi mungkin dia guna untuk beli nombor ekor. Rupa-rupanya dia beli untuk nombor ekor. Contoh. Kalau kita tak tahu, boleh je kita bagi, tak ada masalah.
Tapi kalau kita dah tahu dia guna untuk maksiat, untuk dosa dan sebagainya, tak boleh kita bantu dia. Buat apa? Isap dadah kan. Memang minta je lah kita dia. Kan? Jadi orang isap dadah ni, kalau kita dia ni jenis kaki minta aja, kita kena semak dia. Siasat dia. Kan? Maksudnya apa? Dia ni supaya tak mudarat kepada orang lain. Adakah dia jenis isap dadah ke apa ke? Sebab ada orang jenis macam tu. Sebab kita ni asalnya bila minta malu, segan kan. Melainkan terpaksa. Jadi yang sebaiknya kita memberi tanpa kita rasa ragu-ragu lah, kita bagi je kan. Tak bagi banyak, kita bagi sikit. Tapi kalau nak bagi banyak tu, kita cuba siasat lah, datang rumah dia, tengok kan, kita barulah kita bagi bantuan, insyaAllah. Itu lebih yakin lah. Baik, seterusnya ialah tidak memadai semua daging dimasak dan diberi yang masak sahaja kepada fakir miskin. Tak memadai. Kita dah sebut, mesti kena bagi mentah. Tidak memadai daging kering diberi kepada fakir miskin. Tak boleh daging kering, mesti daging basah tadi. Daging kering maknanya yang telah dijemur. Kemudian tidak memadai semua daging diberi kepada orang kaya tanpa ada sedikit pun bahagian diberi kepada fakir miskin. Ini pun tak boleh. Dan tak boleh makan walaupun sedikit dari daging korban nazar. Ini kita dah sebut. Begitu juga keluarga yang berserta korban nazar menanggung nafkah wajib mereka. Siapa yang kita wajib tanggung? Contohnya mak ayah kita, dia susah, dia miskin, kita wajib tanggung dia. Maka mak ayah kita pun tak boleh makan daging korban nazar kita. Anak-anak kita yang masih kecil, isteri kita pun tak boleh makan. Okey? Hukum yang sama berlaku bagi haiwan yang dibayar sebagai denda dan dam dan kafarah. Ni kalau orang kena bayar denda, dam dan kafarah. Sebab benda yang bersifat wajib, maka tak boleh kita makan daging tersebut. Fakir miskin boleh menjual daging korban yang diperoleh. Ingat, kalau kita bagi daging ni pada orang fakir miskin ni dapat banyak daging. Kan, orang ni bagi, daging ni pun jadilah 20 kilo, 30 kilo. Contoh, dia nak jual daging tadi, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Jangan kita larang dia. Sebab dia dapat daging banyak-banyak, dia boleh buat apa? Takkan dia nak makan semua. Kan? Dia banyak lagi keperluan, pampers anak nak kena beli, contoh susu anak, kemudian sayur, beras habis apa semua. Jadi syariat memberi kelonggaran kepada dia untuk dia jual. Sebab orang miskin bila dapat daging, dia dikira memiliki daging tu. Maka dia berhak untuk jual dan daripada duit, maka dia boleh dah beli keperluan dia yang lain. Sebab itu zaman sekarang ni tuan-tuan perempuan, kalau kita nak bagi pada orang yang susah lah khususnya, kita bagi dalam bentuk duit tu lebih baik. Sebab apa? Sebab bila dia dapat duit, dia dapat tampung kekurangan dia yang dia perlukan tadi. Kalau kita bagi beras, mungkin dia dah ada kat rumah dia beras. Kalau kita bagi dia roti, mungkin rumah dia ada roti. Kita bagi tepung, rumah dia dah ada tepung. Yang dia nak ialah susu dan pampers. Jadi, dia nak jual beras tadi dah susah. Siapa nak beli beras kan? Jadi, kita bagi dalam bentuk duit tu adalah lebih baik. Sebab dapat lebih menampung dia punya keperluan dia. Berbanding kalau kita bagi barang-barang asas. Boleh juga, tak ada masalah kan? Terutamanya, di surau-surau masjid kita buka food bank kan, macam Ustaz Ibn Liu buat kat kedai dia tu. Bagus juga kita buat food bank kan. Bagusnya setiap umat Islam ni kita buat food bank. Jadi mana jiran-jiran kita iklankan dia. Siapa yang, tapi takut timbulkan fitnah juga kan. Nanti orang datang rumah kita ingat kita buat rumah terbuka, bahaya juga. Tak pasal-pasal kena saman kan. Kita letakkan masjid lah, buat kat masjid dan surau. Jangan guna duit masjid, jangan guna duit surau tu. Kita buat hasil kutipan tabung kebajikan. Jadi pengurusi masjid dia buat tabung kebajikan. Untuk apa? Kita buat food bank. Duit ni akan digunakan untuk keperluan orang-orang susah. Jadi kita buat, beli satu almari, beli letak. Ni mungkin dah ramai dah buat. Masya Allah, itu bagus. Jadi orang datang tu dia nak beras, dia ada beras dalam tu, gula dan sebagainya. Tapi dari segi kalau kita nak bagi duit lebih bagus lah. Cuma satulah, kan kita sama-sama bila COVID ni tuan-tuan, perempuan, bila kita beli peniaga-peniaga kecil ni, yang orang jual nasi lemak, orang jual kuih, kan setakat RM1, RM2, RM3, tak payahlah kita ambil. Kita kata, kak simpan je lah, halal lah, kira halal. Kan, amalkan sedekah ni dalam keadaan yang menggembirakan dia. Bila dia gembira tu tuan-tuan, dia doa daripada hati dia, ya Allah, kau murahkan rezeki aku. Murahkan rezeki si fulan ni, Masya Allah, ampunlah dosa dia. Dia doa tu dengan hati yang ikhlas, dengan gembira. Pasti doa tu insya-Allah Allah akan terima. Kita nak doa daripada orang susah ni tuan-tuan. Lebih sikit tak apa kan. Kadang-kadang ada baki RM10, alah tak apa, halal lah kan. RM10 berapa banyak dah sangat kan.
baki RM20, kira halal lah kan. Kadang-kadang dia susah, dia nak tunggu customer dia pun susah. Ada orang, setengah orang dia buat macam apa, dia beli semua dan dia kata nanti kamu bagilah pada siapa-siapa. Itu pun bagus juga kan. Dia bayarlah 200, 300, kemudian orang ni dia bagi semua makanan dekat orang-orang lain. Itu pun boleh juga, tak ada masalah kan. Yang penting kita ada bantu. Sebab apa, setiap orang, biasanya lah orang yang berniaga jual berniaga apa ni yang tepi-tepi jalan ni, kuih, nasi lemak, bukan kita nak rendahkan dia. Kita fahami kehidupan mereka ni, biasanya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Apa yang dia dapat niaga hari tu, itulah maka dia punya keperluannya. Besok kalau tak buka gerai, tak ada duit, tak ada simpanan lain lah. Jadi kita bayangkan tuan-tuan perempuan, Allah Ta'ala bagi kita nikmat sikit ni, kita halalkan je lah. Sebab apa, kita pun beli ni, dia dah mudahkan kita, dia dah masak kan, sedap-sedap. Kita beli balik boleh makan. Maka kita pun kira halal je lah kan. Jangan berkira sangat dengan rezeki yang Allah bagi pada kita. Mudah-mudahan insyaAllah kat akhirat esok, Allah Ta'ala pun berlebih kurang dengan kita. Kamu ada dosa sekian-sekian. Oh, dulu kat dunia kamu pernah bagi sedekah pada si fulan ni, kamu kira lebih kurang dengan dia, lebih RM5, RM10. Maka kamu halalkan. Jadi aku ampunkan dosa-dosa kamu. Kita nak dengan Allah Ta'ala begitu. Jalan yang terbaik, kita pun lebih kurang dengan hamba-hamba Allah Ta'ala ni. Dari segi apa, rezeki dia dan sebagainya. Kemudian seterusnya ialah fakir miskin boleh menjual daging korban yang diperolehi. Orang kaya kalau dapat daging korban dia tak boleh jual. Ataupun orang yang sederhana ke, yang tak miskin, yang tak fakir, dia tak boleh jual. Dia hanya boleh makan. Tapi nak bagi orang lain boleh, tak ada masalah. Tidak ada kadar maksima perolehan daging korban oleh fakir. Tak ada kadar maksima. Jadi boleh, kalau dia nak dapat banyak mana pun boleh. Kan? Kalau orang bagi kat dia lah. Dia nak ambil sendiri itu daripada masjid sebanyak-banyaknya, itu memang tak boleh. Itu bergantung kepada orang-orang yang buat korban tu. Itu sebab itu asalnya hak mereka. Tapi kalau dia dapat kan, dia duduk rumah, tiba-tiba ada orang hantar 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Macam saya kata tadi, tengok-tengok 30 kilo dapat. Tak ada had, boleh dapat, tak ada masalah. Orang nak bagi 10 kilo pun boleh. Terpulang kepada pemberi tadi, pemilik korban. Adalah hak tuan punya haiwan dan bahagian untuk memberikan miliknya itu kepada sesiapa yang disuka dan berapa banyak yang dia suka. Itu tak ada masalah. Sebab apa? Dia punya haiwan, dia punya korban. Tidak dibenarkan mengambil lebih dari kadar yang diizinkan oleh tuan atau wakilnya. Jadi kalau orang yang punya korban tu dia kata, daripada setiap fakir miskin yang akan diagihkan, saya hanya benarkan bagi 2 kilo. Maka kita yang menguruskan, kita kena bagi 2 kilo lah. Dan orang fakir miskin tu contohnya, kita ni contoh fakir miskin. Kita nak ambil daging korban. Dibenarkan contohnya sebab ramai mungkin orang taman kita yang susah. Jadi korban pun terhad punya daging dia, maka dibenarkan untuk ambil seorang 3 kilo. Jadi kita boleh ambil 3 kilo je, tak boleh ambil lebih. Kalau kita ambil lebih, maka haram hukum dia. Selain fakir tak boleh menjual daging korban yang diperolehi. Termasuk hukum ni peserta korban. Peserta korban pun tak boleh jual daging korban. Tidak boleh memberi daging korban kepada bukan Islam. Ni kita dah sebut. Ni perkara ini dinaskan oleh Imam Buaiti. Imam Buaiti ni anak murid Imam Syafi'i. Sebab apa? Li'anna hadiyafatullahi 'alal muslimin. Seperti mana dikatakan oleh Syekh Syabra Malisi, dan itulah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Tak boleh dalam mazhab lain ada yang haruskan, tapi kita dalam Malaysia kita mengamalkan mazhab Imam Syafi'i sebagai mazhab yang disepakati dan diiktiraf oleh negara kita. Jika ada yang dibeli, maka boleh diganti dengan membeli daging siap dan diserahkan kepada fakir. Macam mana ni? Jika ada yang dibeli, maka boleh diganti dengan membeli daging siap dan diserahkan kepada fakir. Jika ada yang diberi. Maknanya kalau kita nak bagi pada bukan Islam, kita beli daging siap lah, bukan daging korban. Tak boleh menjadikan mana-mana anggota haiwan korban sebagai upah, bayaran upah, sembelihan atau kerja pelapahan dan seumpamanya. Jadi daging korban tak boleh jadikan sebagai upah. Orang yang tolong uruskan daging korban ni, kalau dia perlukan upah, maka kita harus, maknanya boleh beri. Harus hukum dia. Tapi syarat bukan daripada daging korban tu. Contoh kita buat semua, kau tolong uruskan aku punya daging korban, korban lembu. Dia juga engkau upah. Tak boleh. Hukum dia haram. Kalau nak bagi upah dan orang ni minta upah pada kita, memang berhak lah sebab dia tolong kita uruskan. Jadi dia berhak lah upah. Maka kita beri upah pada dia daripada duit.
Tak boleh daripada daging korban tersebut. Bagi tanduk sebagai upah pun tak boleh. Boleh diberikan daging lebih kepada petugas atas nama hadiah, bukan upah wajib. Disebabkan apa? Dia petugas, kita pun bagilah daging lebih pada dia sebagai hadiah. Kemudian dia nak upah, kita pun bagilah upah kat dia. Seorang dapat RM20 misalnya. Boleh, tak ada masalah. Boleh meminta upah wang atau barang-barang selain daging korban atas kerja sembelih, lapah dan lain-lain. Jadi ada orang tanya, Ustaz, bukan sembelih korban ni dia ibadah, tak boleh kita minta upah? Memanglah ibadah tu kita punya ibadah kan, kita punya korban. Tapi orang lain kan dia tolong kita, dia bantu kan untuk selesaikan ibadah kita, maka tak salah untuk dia minta bayaran daripada kerja tersebut. Sebab niat dia tu bantu, kita tak tahu. Niat dia tu, itu dia dengan Allah. Kalau dia niat kerana Allah nak bantu kita, maka dia dapat pahala bantu. Tapi kerja dia membantu kita tu, dia berhak untuk dapatkan upah. Jadi kita kena bagi tahu lah, upah awak kalau tolong saya ni, saya bagi RM20 ataupun RM50 saya bagi upah awak. Jadi tak ada masalah, harus hukum. Bahkan kita bagi tu pun kira okey lah. Sekarang orang tengah susah kan, tak ada kerja, dia pun bantu kita luangkan masa kan. Jadi apa salahnya kita bagi harta sikit lebih kat dia kan. Itu kita sebagai ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dia bantu kita, kita pun bantu dia. Kadang-kadang orang tak faham kan, benda-benda agama ni semua nak ikhlas. Memanglah ikhlas ni dia bukan berkaitan dengan perbuatan orang tu, dia berkaitan dengan hati. Kita mana boleh nak ukur hati orang ni buat ikhlas kerana Allah ke tidak. Dia semayang, kita pun boleh ke buat ukuran dia ni semayang ikhlas ke tak ikhlas? Tak boleh, sebab yang tahu ikhlas tak ikhlas ni Allah Ta'ala je. Jadi kita tak boleh hukum orang kan dalam bab ibadah ni. Kan? Dalam bab ibadah perkara agama ni tak boleh nak hukum keikhlasan seseorang. Kita ikut zahir. Dia minta upah, tak apa, silakan bagi. Kan? Masya Allah. Sebab mungkin dia tolong tu memang niat kerana Allah, tapi sebab dia memang terdesak, dia memang memerlukan berhajat, dia tak ada pekerjaan lain, jadi dia pun minta upah, maka hukum dia harus. Taklah dilarang oleh syarak, hukum dia harus. Okey. Bahkan orang yang bekerja dengan kita ni, kita bagi duit kepada dia sebelum selesai kerja dia, itu lebih baik. Sebelum selesai, sebelum peluh dia mengalir, kita dah bagi upah dia. Itu Masya Allah. Tapi kena hati-hati jugalah, ada orang yang ambil kesempatan dengan kebaikan kita ni. Kan? Kita bagi duit awal, tutup, hilang, cabut lagi kan. Kerja pun tak jalan. Itu masalah juga. Jadi kita kena bijak lah. Kita kena bijak. Dalam nak buat kebaikan ni pun, jangan sampai kita terlalu baik sampai orang menipu kita. Buat baik, boleh, tak ada masalah. Tapi biarlah maknanya ada cara-cara dia betul, dan jangan sampai orang ambil kesempatan dengan kita kan, dengan kebaikan-kebaikan kita ni. Wallahu a'lam. Mungkin setakat itu sahaja pada hari ini. InsyaAllah habis. Wallahu a'lamu bissawab. Habis pengajian kita berkaitan dengan ibadah kurban. Jadi tuan-tuan perempuan, kita ada masa lagi beberapa hari. Hari ini 26 Zulkaidah. Di kalangan tuan-tuan perempuan yang ada keperluan lebih, Masya Allah, saya sarankan untuk kita jangan tinggalkan ibadat kurban ini, kerana dalam keadaan kita memang mampu untuk melakukan. Kalau kita tak buat, hukumnya makruh. Dia adalah sunat muakkadah. Nabi tiap-tiap tahun Nabi buat ibadah kurban. Jadi kita cubalah usahakan. Kalau kita mampu sertai di masjid ramai-ramai, tengoklah. Kalau kita tak mampu, maka kita buat. Kalau kita boleh buat di rumah kan. Beli seekor kambing. Kalau kita tak mampu juga, kita wakilkan orang lain untuk apa? Belikan bahagian kita dan uruskan sembelihan kita. Jadi tengoklah, macam-macam cara ada yang tersedia untuk kita. Tak mampu dengan harga yang tinggi, kita cubalah ambil dengan harga yang rendah. Macam ada orang buat dekat Mekah, seekor kambing 400 ke berapa? Harga keperluan dia cukup-cukup je bulan tu, maka dia ambil harga yang rendah. Jadi paling kurang dia menyertai kan. 400 Ustaz, 400 Mekah. Masih buka lagi. Masya Allah, ni Kak Syamzia kita dah bersuara. Jadi kalangan tuan-tuan, tak boleh, maknanya dia ada satu kaedah menyebut ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau kita tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Maknanya jangan tinggal terus. Kita buat yang mana kita mampu.
Jadi ibadat korban ni pun sama. Kita tak mampu buat hak yang mahal-mahal. Mungkin kita punya tempat mahal. Dekat Jasik, dekat Melaka mahal. Kambing mahal kan 900 setengah. Lembu pun 700 setengah satu bahagian. Kita mampu 300-400 je. Jadi kita carilah mana tempat yang harga 400. Macam kat Syamsiah ni. Dia ada sediakan untuk apa buat ibadah korban dan akikah dekat Mekah sana. Dia ada wakil dia untuk uruskan. 400 je seekor. Kira murah lah tuan-tuan 400 ekor ni. Ada Kalau student nak lagi murah lagi. buat. Macam mana Kak? Ada student buat master kat sana. Ustaz Afiq nama dia. Dia kat mana? Dekat Mekah. Ada student kat Mekah yang uruskan. Lagi cantik lah. Memang kita ni orang Malaysia mana-mana pun kita ada student kita Alhamdulillah merata di seluruh dunia. Mesir, Mekah. Baru ni kat Sudan. 15 Julai Ustaz. Last date. 15 Julai. Maknanya 15 Julai ni 5 Zulkaidah dan 5 hari sebelum raya. Jadi tuan-tuan perempuan yang nak menyertai dan belum lagi daftar, tuan-tuan boleh hubungi kat Syamsiah kita. Kat Syamsiah kita untuk dapatkan harga yang lebih rendah 400 untuk sertai ibadat korban. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kita buat azam. Setiap tahun kita dapatkan ibadat korban ni. Jangan tinggalkan. Setiap tahun. Mungkin kita dalam keadaan terdesak ni, kita ambil harga murah sikit. Tapi ada orang yang dah ada lebih sikit, kita utamakan di tempat kita tinggal. Ambil harga mahal sikit. Tak apalah. Kita ingat kisah korban Habil dan Qabil, anak Nabi Adam AS. Bila mana Allah perintahkan untuk korban, maka apa dia buat? Yang Qabil ni, yang abang dia ni, dia ambil kambing yang, dia ambil tanaman-tanaman yang buruk. Dia bawa atas bukit. Dulu nak korban, cara macam itulah syariatnya. Yang Habil ni adik dia yang bagus, yang soleh, yang warak ni, maka dia ambil kambing dia yang paling betul-betul sihat walafiat, masya-Allah, letak ke atas bukit. Maka Allah terima kambing yang Habil yang sihat ni. Yang Qabil yang buruk ni, yang sayu-sayu dia buruk ni, maka Allah tak terima. Jadi sebab kita nak bagi untuk agama, dia bagi kita bagi yang lebih mahal lagi bagus, lebih baik lagi bagus, lebih tinggi lagi bagus. Sebab kita nak buat ni untuk Allah Ta'ala ni. Bila Allah redha dengan kita, maka Allah jadikan sebagai keberkatan kehidupan, rahmat Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Apa yang kita nak lagi melainkan redha Allah di hari akhirat. Itu pun saham kita juga kat akhirat tu, simpanan kita kan. Masya Allah. Sebab apa? Setiap yang kita keluarkan, 1 sen kita keluarkan, hatta walaupun 1 sen untuk agama ni, Allah akan masuk dalam akaun akhirat kita. Takkan rugi. Wallahi takkan rugi. Orang yang sedekah, orang infak ni, sebenarnya kita infak untuk diri kita. Kata Allah Ta'ala, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, sebenarnya itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Apa yang kita buat sebenarnya, kita bagi kat orang, kita sedekah, itu sebenarnya untuk diri kita, bukan kita ihsan pada dia. Bukan kita buat baik pada dia. Dia terima tu sebenarnya, itulah maknanya dia telah bantu kita. Sebab kalau tak ada orang miskin, kita tak ada orang nak bagi, maka harta kita tak digunakan untuk agama. Maka kita lah rugi. Sebab apa? Kita bagi ni semua, Allah simpan kat akhirat. Tabung kita kat akhirat yang kita perlukan nanti bila kita dah mati bertemu Allah Ta'ala. Dia selamatkan kita daripada azab kubur, daripada siksa api neraka. Wallahu a'lam. Ada soalan pada malam ini, insya-Allah. Sebelum kita tutup pengajian. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya ada beberapa soalan lah. Ya. Okey. Maksud yang kita makruh kalau kita potong bulu atau kuku dari satu hingga selesai haiwan kita dikurbankan. Ya. Bagaimana kalau kata haiwan yang macam kita masuk kurban yang untuk luar negara punya, sedang kita tak tahu bila haiwan kita dikurbankan? Bila disembelih. Ya. Jadi kita biasanya haiwan korban luar negara ni, kita tanya pada mereka bila haiwan tu akan disembelih. Jadi biasanya lah, kalau orang yang faham, yang mengurus tu, dia akan beritahu binatang korban perempuan akan disembelih pada hari raya pertama. Jadi kita faham lah, lepas raya pertama tu kita dah boleh potong kuku. Okey. So maksud makruh ni adakah pahala hilang ke atau macam mana ni?
Maksud makruh ni adakah? Adakah pahala hilang ke atau macam mana ke? Tak berapa dengar tadi. Hello? Ya, saya. Ulangi soalan. Okey, maksud makruh jika kita potong kuku, adakah dia bermaksud pahala kita akan hilang ke atau tak dapat pahala ke atau macam mana tu? Dia perbuatan potong kuku tu makruh. Okey. Tapi pahala korban kita tak akan dapat. Okey. Pahala korban tu kita tak akan dapat. Dia Okey. tidak menghilangkan pahala korban. Okey, let's say macam kita buat korban dan pahala korban tu kita niatkan untuk sedekahkan pahala tu kepada family kita. Let's say kita niatkan sedekah kepada kedua ibu bapa kita. Adakah kita turut dapat juga ke pahala korban ataupun tak dapat sebab kita dah sedekah ke orang lain? Macam tu lah. Ya, kita akan dikira mendapat juga pahala. Kita ni bila dah bagi hadiah seorang, kita jangan anggap macam bila kita ada duit, kita bagi duit ke orang, maka orang tu lah dapat duit. Duit yang kita pegang tadi dah tak ada. Dia bukan macam tu. Dia bab pahala ni, kita lihat kepada khazanah Allah yang maha luas. Sebab yang bagi pahala ni Allah. Jadi bila kita bagi pahala ibadat kita kepada orang lain, bukan bermakna kita dah cukup banyak pahala. Tapi maksudnya kita kongsi pahala tu dengan niat orang lain pun dapat pahala dan Allah Ta'ala pun akan beri pahala yang sama kepada kita. Jadi tak ada masalah. Soalan yang terakhir. Kalau kata kita berkongsi wang untuk buat korban, tapi korban tu atas nama orang lain, adakah kita turut dapat juga pahala korban sebab kita berkongsi wang? Kita berkongsi wang untuk satu bahagian ke satu ekor kambing? Let's say kata satu bahagian lah. Jadi kalau berkongsi wang, cara dia macam ni. Kita tak boleh satu bahagian dua nama kan? Satu kambing dua nama tak boleh. Maka betul. Kita pun bagilah duit kita 400 kepada kawan kita ni. Sebab dia ada 400, kita bagi 400 kat dia. Jadi 800. 800 ni, kawan ni pun belilah kambing. Dia buat korban. Maka apa dia? Dia buat korban, dia dapat pahala. Sebab kita bagi duit kat dia, kita akan dapat pahala membantu dia dalam ibadat korban. Bukan pahala korban lah. Bukan pahala korban, tapi pahala membantu ibadat korban tu, pahala memberi tu kita dapat. Okey. Dan akad wajib ke kita akad ataupun just sekadar niat? Yang dalam korban ni? Ya. Dia sekadar niat dah memadai. Niat ni bila sebut niat maksudnya hanya dalam hati. Apa itu niat? Kata pengarang kitab Safinatul Najah, an-niyatu qasdu syai' wa qatarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu. Niat ini akan kita pasak dalam hati dan dalam hati kita nak buat ibadah ni, ibadat sunat ni. Maka dah memadai. Tanpa kita lapaskan pun dah memadai. Okey, faham. Okey, yang tu saja. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sama-sama Abdul Zarif. Ada soalan lagi? Ustaz, kalau siapa nak buat dekat Malawi, Afrika ada lagi 330 sebahagian. Malawi, Afrika. Masya Allah. Orang Afrika kita. Jadi kebanyakan Afrika ni tempat susah tuan-tuan dan puan. Jadi kalau siapa nak kontak saya. Ada lagi. Boleh. Dia nak tambah lagi korban dia. Bantu orang susah. Dekat Malawi ni pun boleh tambah. 330 je tuan-tuan. Tak banyak. Kan? Masya Allah. Boleh Malawi kat Afrika ni, kat Syamsiah kita, hubungi kat Syamsiah kita nanti. Ini ada NGO Tijarah Ustaz Muhammad Faisal. Ustaz Muhammad Faisal. Jadi nanti kat Syamsiah boleh tampal nombor dekat in-call message ni supaya ada siapa-siapa berminat boleh ambil nombor kat Syamsiah insya-Allah. Mungkin ada sebahagian yang bukan daripada grup kita, grup soal jawab, nanti bolehlah ambil nombor kat Syamsiah ni untuk daftar ibadat korban di sana. Yang terbaik dekat sini tuan-tuan tapi bila kita ada duit lebih sikit, kita bantulah orang sana buat juga. Buat banyak-banyak tak apa kan kalau kita ada lebih.
kat Mekah pun kita buat seko, dekat Malawi pun kita buat seko. 300 je tuan-tuan, 330. Mekah pun 400 je. Dah dapat 2 ekor kambing dah. 730. Dekat Malaysia pun, kat tempat kita pun kita buat seko kambing. Belakang rumah ke kan, sembelih lah sendiri. Kan. Ni, boleh dapat tuan-tuan 013 400 2491. Saya ulangi 013 400 2491 tuan-tuan Jadi tuan-tuan perempuan yang tak muliakan, mungkin yang ramai dah ada dalam grup soal jawab saya, mungkin yang belum ada. Jadi siapa yang belum ada boleh masuk, saya alu-alukan pada grup soal jawab kita berkaitan khusus ibadah, taharah, solat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan link grup tersebut, WhatsApp daripada Kak Syamsiah kita juga, tu nombor yang telah diberikan tadi. Malawi Afrika 330, kambing Mekah 400. Jadi kita buat ni semata-mata kerana Allah. Saya tak dapat apa-apa komisen pun daripada sana. Jadi kita sekadar menyampaikan untuk memudahkan orang lain dapat juga ibadah kurban walaupun dengan harga yang rendah. Tolong je Ustaz, tolong je. Kita tolong-tolong. Kak Syamsiah pun dia banyak tolong, Masya Allah. Dia banyak tolong saya, Masya Allah. Memang tolong je. Memang tak ada komisen. Sebab ada setengah orang dia buat komisen tapi kita tak ada. Kita niat memang bantu. Tapi nak beritahu ambil komisen. Masya Allah. Lombok 320. 320 lagi rendah Tapi siapa nak kat Terengganu ada 600. Dekat Kelantan 700. 700 sebagian. Terengganu Kelantan pun banyak orang susah tuan-tuan Melaka kita ni kurang sikit. Saya dah Melaka. Banyak bendera putih zaman-zaman ni tuan-tuan. Jadi kita nak ambil gambar sikit tuan-tuan last. Tuan-tuan kalau siapa yang boleh munculkan diri dalam keadaan aurat tutup, suasana okey, saya nak ambil gambar sikit dalam ni. Jadi tuan-tuan bolehlah insya-Allah kita tunjukkan wajah kita masing-masing kalau munasib lah. Kalau tak sesuai tak payah. Masya-Allah. Terima kasih tuan-tuan Tapi tak ada CJ penyertaan. Tapi tak apalah, yang penting ilmu tu kita dapat. Ilmu tu kita dapat. InsyaAllah. Okey. Semua dah hadir dah insyaAllah. Kita sedia untuk ambil gambar yang akan masuk grup ni. Akan masuk Facebook Okey. Okey, satu. PC tak ada kamera. Tak apa, insyaAllah. Allah terima tu dah. Allah terima niat. Okey. Macam mana nak tukar ni Okey kot, insyaAllah. Okey, setakat tu sahaja pada malam ni. Okey, sekali lagi sekali lagi. Okey. Okey, terima kasih tuan-tuan perempuan yang menyertai insyaAllah. Pada bulan ni kita akan sambung juga pengajian akan Rabu setiap sebulan 2 kali. Nanti tuan-tuan bagilah pandangan apa yang kita nak belajar sama-sama. Seronok tuan-tuan, dah lama tak pergi surau, dah lama tak pergi masjid kan. Kita dapat sama-samakan balik, kata apa, tingkatkan semangat kita dan kemudian kita perbaiki balik kefarduan kita. Rindu kan majlis ilmu, betul. Saya cakap tu terang, kita ni masya-Allah setiap hari pergi surau, pergi masjid kan. Kadang-kadang kongsi ilmu, bukan kita nak kata kita bagus sangat pun, tapi nak kata pandai sangat pun tidak, tapi orang berhajat kita pun cubalah sampaikan mana yang kita mampu. Memang sangat rindu. Terima kasih. Sama-sama baik insya-Allah. Tak dapat kuliah Ustaz, ni dah lama dah. Guna buku ni Ustaz, guna hidup bersyariat Ustaz Ismail Kamus. Boleh nanti kita cuba insya-Allah. Kita cuba tengok mana buku kita yang sesuai. Okey, sama-sama insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala sama-sama saya halalkan insya-Allah ilmu yang dicurahkan. Sama-sama kita mendoakan untuk semua, mudah-mudahan Allah terima, Allah mudahkan segala urusan kita. Yang ada jiran tetangga, sanak saudara, kawan-kawan yang susah, kita cubalah bantu yang mana kita patut. Bagi nasihat, kata-kata semangat insya-Allah. Setiap kesusahan pasti ada kesenangan di sebaliknya, pasti ada jalan keluar untuk kita. Ini janji Allah. Kalau kita teruskan dalam iman dan amal soleh kita, maka pasti Allah akan buka segala keberkatan langit dan bumi. Allah janji dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalaulah sesuatu kampung itu mereka beriman, mereka bertakwa, pasti Allah akan buka jalan keberkatan langit dan bumi. Jadi kalau kita satu rumah insya-Allah kita hidupkan suasana keimanan, ketakwaan, pasti ni janji Allah ni.
Allah akan bukakan keberkatan rezeki pada kita, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Perjalanan kita, hidup kita tu akan jadi mudah. Masya Allah. Ada ujian tu pun kita akan rasa mudah. Sebab ujian tadi dibantu oleh Allah untuk kita menghadapinya. Ada setengah orang ujian dia kecil je, tapi kita nak hadapi tu rasa berat. Sebab tak ada bantuan Allah. Sebab apa, dalam kehidupan dia tak jaga solat, dia tak jaga macam-macam lah perkara yang dia langgar sebagainya. Jadi kita nak bantuan Allah ni bersama kita. Sebab itu penting kita hidupkan iman dan taqwa ni, amal-amal soleh di rumah kita khususnya, anak isteri kita, keluarga kita, insya-Allah. Mudah-mudahan setakat itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan.